Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar semua? Bagus? Sehat? Alhamdulillah. Dah habis sikit dah di masjid lah. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala semoga kita sentiasa berada keadaan yang saling menjaga rakan kita di negeri Majelis Selangor, KL, Teruk. Mungkin kadang-kadang mesti lepas ekspektasi dah kukuh masih benar. Ada sebahagian pasti orang Islam kasi Islam dibungkus sendiri dengan plastik kejap bila meninggal. Ya Allah, siapa kita bagi saya lah khasnya siapa nak nyala apa-apa daripada kita nundi jari orang lain tu ni pun dulu jangan jadi bangor jadilah ulang membangun tu semua masalah kenanya kurus nyala orang tu kubur nyala rumput nyala api nak selesai lah. Jadi apapun salah impun lah. Jadi kita semoga tadi janganlah kita jadi macam merah. Semoga sentiasa beringat semoga impun. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam kesihatan yang bagus. Lebih sihat tu nyaman lah, tak ada mayang boleh dan sebagainya. Jadi pagi ini insyaAllah saya nak nampak tuan-tuan bersama dengan saya sama-sama kita nak jom kenal hadis. Saya nampak itu kita sama-sama belajar basic tentang hadis. Kadang-kadang kita dengar hadis tu macam mudah gila. Adakah yang mudah? Jadi mukaddimahnya tuan-tuan, hadis tu adalah antara perkara menjadi sumber pegangan ataupun rujukan umat Islam. Nombor dua selepas Al-Quran yang dikategorikan sebagai dalil zanni, bukan qat'i. Kalau Quran memang qat'i, mesti sada tahun tadi dicanggah. Tapi hadis tu nombor dua. Si akan berlaku hadis nombor satu. Si akan Sahih Bukhari mengatasi Quran, si akan. Cuma mutaakhir tu kita jenis menambil-ambil je hadis. Ambil hadis daripada kitab Fadail Amal, ambil hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, ambil hadis daripada kitab Tamyizul Ghafilin, Riyadhus Salihin, Bulughul Maram dan macam-macam kitab hadis. Jadi kita nak tahu di sini puncak ambil hadis tu kena boleh berlaku sahih, dhaif, maudhu', kena periwayatan walaupun daripada At-Tirmizi tapi dikatakan dhaif, macam mana lemah. Bukan semua hadis tu yang mesti sahih. Walaupun daripada kutubus sittah. Dan perkara yang agak penting juga untuk kita semua faham dan tahu adalah logik. Betulnya sesuatu hadis bukan sebagai kayu ukur nama dia ada sahih. Contohnya hadis yang madah tentang manfaat buah tebikai, buah tatik semangka kita. Jadi bila nak buntin tu banyak makan buah semangka. Anaknya kacak. Hadis Nabi katanya. Nah, mungkin dari sudut sains kajian mana benar lah. Semangka tu bagus untuk baby contohnya. Kita siapa terus percaya memang sahih lah hadis tu siapa. Walaupun hadis cerita tentang keberkatan sesuatu amalan. Dan kita tahu memang ada hari Jumaat dan sebagainya. Tetapi adakah itu bermaksud hadis sahih? Apa kesannya kepada hadis sahih dan seterusnya itu? Yang kesan kepada amalan kita. Betulkah amalan tadi memang Nabi raja macam ni? Ataupun sebaliknya?
Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perkongsian ringkas kita pagi itu dapat kita tahu sikit lah. Tahu sikit, oh, bila macam tu jadi masalah kalau hanya dikatakan lemah, dhaifah. Jangan kita nak bungkas, nak ngocor, dan tidak ada istilah kita madah. Mustahil Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai si tahu hadis dhaif. Macam ni. Sebab kalau kita terus belajar jangan jadi macam ni. Jadi saya maklum di Masjid Suruh tu banyak majlis-majlis ilmu di Polah. Jadi bagus juga untuk kita tahu serba sedikit. Okey? Okey, pertama tuan-tuan, bila sebut hadis dan sunnah, ia perkara yang hampir sama. Secara umumnya apa yang Nabi padah, apa yang Nabi polah, apa yang Nabi diamkan, itu disebut sebagai hadis. Namun berbeza sedikit dengan sunnah. Sunnah apa yang kita mesti ikut dan mendapat ganjaran, pahala. Terutama sunnah Nabi dalam semayang. Nabi semayang macam ni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam ni nak aku semayang. Angkat takbir macam ni, Nabi angkat takbir macam ni, perintah angkat takbir macam ni. Jadi otomen, sialih. Nabi madah khudh anni manasikakum. Itu dalam musim haji tu. Ambillah daripadaku cara-cara menunaikan haji. Bila Nabi pergi tawaf, bila Nabi pergi sa'i, bila Nabi pergi Mina dan sebagainya, kena ikut. Tetapi ada juga perkara dalam keadaan konteks sunnah. Maksudnya kita pola perkara-perkara yang bukan wajib. Puasa, selamat lagi 9 Zulhijjah, puasa Arafah, contohnya. Maka pola. Siapa kita nak malah puasa Arafah pada hari yang lain. Jadi konteks macam tu akan memberi kesan kepada ibadah kita. Kita mahu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila kaedah, syarat, kita cuba nak modify. Contohnya, kita suka nak modify. Orang Melayu terkenal dengan suka modify. Kita motosikal, kereta, tayar besar pada dari Jepun, nak Yamaha. Apalagi kecil, saya sotong. Jadi orang kita suka modify. Sampai ke pas ibadah pun modify juga. Saya lebih suka kepada kalau Nabi ngajar macam ni lah. Dengan kita kurangkan, tambahkan, ikut suka kita. Siapa? Kalau selain ibadah, sukati. Kita nak nambah rumah kita tingkat ke depan ada tanah boleh. Kita nak nambahnya ke atas 3-4 tingkat boleh lah. Selagi di BKU si nyaman, sukatilah, go ahead lah. Tapi dalam perkara agama saya dapat malah apa-apa selain adanya dari Rasulullah. Jadi perbezaan antara sunnah dan hadis mudah je. Tidak semua hadis itu sunnah, tetapi semua sunnah itu hadis. Contoh, Nabi berkahwin berapa? Berapa orang bininya? Berapa? 3. Klik juga. 8. 11. Sahih tak? Jadi kita mengikut cik. Ustaz, kami dengan Nabi kahwin 8, 11 Ustaz. Kami nak kahwin 11. Tak. 11 Ustaz, 2 pun susah. Tu contohnya lah. Jadi memang hadis Nabi kahwin 11 tu sahih. Tapi adakah bermaksud kita boleh ikut? Tidak. Bukan bermaksud hadis semua mesti kita ikut. Ia maksud hadis. Apa yang Nabi pola semua dicatat oleh para ulama. Tapi adakah semua dituntut untuk kita ikut? Yang dituntut untuk kita ikut, ia aja disebut sunnah. Jangan keliru hadis dengan sunnah tu. Okey? Bila ada orang baca-baca hadis adakahnya mesti sunnah? Semestinya. Okey. Okey, kita pergi sikit Bila sebut tentang hadis tuan-tuan, 3 perkara yang kita akan bincang. Pertama, riwayah. Kedua, dirayah. Dan ketiga, takhrijul hadis. 3 benda tu. Kalau ada di kalangan adik kakak kita yang anaknya minat bidang agama,
saya cadangkan untuk pergi ke bidang tu. Terlalu sikit gila orang belajar bidang tu. Sikit gila. Saya pun bagi peluang dah mau belajar, umur lagi biak, memang nak pergi start balik, tapi umur dah tua dah. Nah, banyak dia gila karat saya situ. Tapi Masya Allah, kalau dapat ngambil bab hadis, silakan tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang riwayah, saya sebut secara umum, riwayah tu adalah hadis membincang dari sudut bersambungnya hadis, dari sudut periwayatan hadis, kesahihan hadis, bersambung. Yang mesti bersambung-sambung tu, yang saya boleh putus. Daripada zaman kita naik, daripada zaman tabi'in naik ke zaman sahabat, naik ke zaman sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut secara umumnya riwayah. Dirayah dari sudut kefahaman hadis. Macam ni kita nak faham hadis ya. Nah, hadis tu je bahan mentah tuan-tuan, tapi macam ni nak faham. Sebab bukan semua hadis tu kita boleh faham. Contohnya berkenaan dengan hadis sahabat minum air kemih unta di Madinah. Kita bila pergi ke Mekah atau Madinah, ikut juga. Itu hadis sahih tu, minum juga air kemih. Bila cek balik, kefahamannya berbeza. Rupa-rupanya hadis ya, hanya Nabi pada dengar sekelompok sahabat yang sakit. Berbeza, orang minum air kemih, kita pun minum juga air kemih. Saya pun cuma mula-mula pergi tahun 2011 ke 2012 saya pergi Mekah. Kita apa belum mahir kena. Bila tahu nak saya madah tu bukan hadis untuk kita. Memang hadis sahih. Jadi kefahamannya perlu ada. Sama dengan Habatus Sauda. Nah, orang gunakan hadis untuk berjual, itu hadis sahih, betul, hadis sahih. Tapi adakah hadis yang semata-mata ubat melainkan mati? Sampai orang petikaikan, kena sila COVID tu sibuk makan Habatus Sauda. Tu hadis sahih tu. Jadi berlaku kan. Kita sakit jantung, berani kita saya makan ubat doktor kan. Ubat doktor tu sadar Nabi madah hal ubat doktor tu. Makan Habatus Sauda je aku tu. Tiba-tiba meninggal. Kita nak blame siapa? Kita nak madah Nabi tu si betul. Siapa tuan-tuan? Jadi ia ada sudut dirayah, kefahaman konteks hadis. Dan yang ketiga, takhrij. Takhrij tu cari hadisnya. Cari proses pencarian. Okey. Ia secara umum. Jadi bila sebut tentang riwayah hadis, maka ia terbagi kepada 6 jenis pengumpulan. Yang kita biasa dengar. Pertama, al-jami'. Kedua, al-muwatta'. Yang ketiga, al-musnad. Yang keempat, as-sunan. Yang kelima, as-sahih. Yang keenam, al-majma' ataupun al-majami'. Bukan majma' mall lah. Saya pernah ajar majma'. Macam biasa dengar ya Ustaz majma'. Bukan majma' umur kita ya, bukan. Majma' tu penghimpunan. Majma' bermaksud tempat berhimpun. Okey, jadinya ada 6 kategori pengumpulan di bawah tajuk riwayah. Atau kena kenal dulu supaya lepas tu bila ustaz dah nyebut al-jami' as-sahihah, kita tahu tu hadis kategori masdar asli. Okey, faham. Bila sebut sunan at-Tirmizi, hadis tu kategori macam tu. Mengumpul apa kategori hadis dikumpulnya. Okey, dengar al-jami'. Dengar, al-jami' tu adalah kitab hadis yang merangkumi 8 tajuk utama. Akidah, ahkam tu fiqh. Lepas riqaq. Riqaq tu adalah hadis-hadis yang berkenaan melembutkan hati, riqaq. Sebab yang mana belajar hadis tu bukan makin keras, belajar hadis makin lembut. Yang keempat, adab makan, adab minum, tafsir, tarikh dan siar tu lebih kurang lah. Tarikh, tafsir, siar tu lebih kurang, cerita tentang sejarah. Syama'il. Syama'il tu apa? Kita biasa dengar lah Syama'il Muhammadiyah nak. Syama'il tu adalah hadis-hadis yang menyebut tentang perwatakan Nabi. Macam ni rupa Nabi, macam ni Allah mencipta Nabi. Penting tuan-tuan sebab
Kadang-kadang orang madahnya bimpi rupa Nabi. Dia macam ni rupa Nabi tangga aku. Nabi tangga aku matanya cepet. Hidungnya kemek. Pelik juga. Sebab dalam hadis Syama'il si badan macam ni. Hadis Syama'il madah mata Nabi macam ni, hidungnya mancung, tajam. Dia bukan mancung kembang, si sama. Dia kata bahu Nabi bidang macam ni, janggut Nabi lebat macam ni, rambut Nabi macam ni. Ia disebut sebagai Syama'il. Penting untuk kita tahu Syama'il tu supaya bila kita bermimpi numpa Nabi, betul. Tu nangga tang lebat berserban semua. Kalau mikir Nabi. Jadi dalam kitab Al-Jami' nyebut juga cerita hadis-hadis berkenaan dengan Syama'il. Lepas Manaqib. Manaqib tu adalah hadis tentang fadilat. Lepas fiqah, masalib. Masalib tu adalah hadis menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang individu tertentu. Itu 8 tajuk dalam kitab Al-Jami'. Antara yang popularnya adalah Al-Jami' As-Sahih Bukhari, Muslim, Al-Jami' At-Tirmidzi. Okey? Jadi yang pertama tu tidak meletakkan syarat mesti sahih. Yang kumpul je. Asal ada 8 tajuk tu kategori dan 8 tajuk tu kategori awal tu Al-Jami' tu disebut sebagai masdar asli, yang original, rujukan yang autentik. Sebab kita nak mula hukum kah, fiqah kah, apa nak rujuk di situ. Kedua, Al-Muwatta'. Tu biasa dengar tu Al-Muwatta'. Al-Muwatta' adalah kitab-kitab hadis yang dihimpun dalam bab-bab fiqah je. Merangkumi hadis marfu', mauquf, maqtu'. Apa ya? Marfu' tu hadis yang disandar kepada Nabi. Marfu' hadis disandar kepada sahabat. Maqtu' hadis yang disandar kepada tabi'in ke depan. 3 gig tu je. Okey? Ya Muwatta'. Al-Musnad ataupun kategori nombor 3, kitab-kitab hadis yang disusun ikut nama sahabat dalam riwayat hadis. Contohnya nyasat daripada hadis tentang hadis diriwayat oleh Imam daripada Abu Bakar. Semua hadis Abu Bakar ada sikit topik ya. Sikiralah bab tauhid kah, bab fiqh kah, bab iman kah, bab jual beli kah, semua kumpul. Siapa lagi? Umar Al-Khattab. Semua hadis tentang daripada Umar. Riwayat Umar siapa? Hadis daripada Aisyah. Semua. Antara yang popular Musnad Imam Ahmad. Okey. Yang kelima adalah As-Sunan. Kita biasa dengar Sunan Sittah. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Okey. Kitab hadis yang disusun dalam bab fiqh merangkumi hadis marfu' aja. Maksudnya yang disandar dengan Rasulullah aja. Yang sahabat sada, tabi'in sada. Cuma pada hal Ustaz tahu. Cuma. Pentingnya untuk kita tahu tuan-tuan supaya kita senang cari. Yang kedua terakhir adalah As-Sahih. Yang hanya ngumpul hadis-hadis sahih aja. Yang paling popular hadis sahih apa? Imam Bukhari. Atau kita sebut sahihain, 2 jenis sahih, Bukhari dan Muslim. Selain daripada sahih At-Tirmizi pun ada. Orang nak ustaz, boleh berlaku dalam hadis sahih ada hadis lemah? Ada. Boleh berlaku. Adakah selain daripada sahih Bukhari itu ada yang madah hadis sahih juga? Ada. Contohnya kitab Al-Mustadrak. Seorang ulama yang kumpul juga hadis, ngambil kaedah macam ni Imam Bukhari kumpul. Apa syarat-syaratnya? Sanad mesti bersambung. Ingatan perawi riwayat dia mesti betul kuat. Kesannya si putus, macam-macam lah yang pun syarat ia sahih. Dan last sekali adalah kitab kategori Al-Majma' atau Al-Majami'. Kitab tu adalah hadis yang paling banyak kita jumpa kan itu. Itu disebut sebagai masdar ghairul asli.
yang bukan sumber original. Apa kita Al-Majma' tu? Hadis-hadis yang dikumpul dari kitab-kitab hadis. Kumpul ambil semua, sikit-sikit disusun balik. Tu biasa kita jumpa kitab Riyadhus Salihin, kitab apa lagi? Jami' al-Usul oleh Imam Ibn Athakir dan macam-macam. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya adalah untuk patut Allah kita bila orang cerita pasal hadis bukan bila sebut tu diambil daripada Sunan At-Tirmidzi atau Sunan An-Nasa'i. Tiba-tiba ada ulama hadis lain madah, oh hadis tu bertaraf dhaif, lemah. Si dapat dipakai untuk akidah. Siapa kita lu marah? Mustahil imam tu si tahunya dhaif. Imam yang tahunya dhaif, tetapinya si meletakkan syarat mesti sahih. Okey. Bila kita tahu kategori-kategori kitab, kita tahunya sahih, dhaif dan sebagainya, apa kesan dalam pembelajaran kita? Kesannya adalah contoh lepas kita sambung tu. Dalam bab akidah, kita belajar akidah, fiqh, tafsir, sejarah. Dalam bab akidah, si boleh mengambil hadis dhaif. Si boleh. Mesti sahih saja. Sahih hasan saja. Mesti. Dalam bab fiqh pun sama. Berbeza kalau dalam bab tarhib, nak menebutkan hati, fadail amal, lebih kepada apa lagi, taghrib, ancaman, itu boleh ambil. Kalau hadis-hadis bertaraf lemah sikit sihal, tapi lemah sedikit, bukan lemah yang melampau. Macam ni boleh jadi lemah, ustaz. Contoh, bila riwayat tadi terputus, kan dia sambung tabi'in, tiba-tiba daripada tabi'in, tabi'atnya putus, terus pergi sahabat. Ini disebut sebagai mursal, putus. Bila putus, okey, dah putus tu, tengah bab apa ceritanya? Oh, bab akidah. Tolak teruslah. Siapa? Okey, ya faham? Ayat dia contoh, bila kita tahu, okey, kita tahu hadis, satu cerita. Kita tahu nya dari sudut riwayah tadi. Kita jamakkan, kita dah tahu cerita. Jadi bila sampai kepada kita hadis ya, dan bila tiba-tiba ada ustaz lain mana, hadis tu bukan sahih tu, siapa dipakai dalam akidah. Okey, kita terus terima lah. Betul lah tu. Bukan kita, bila kita faham macam tu, baru mudah untuk kita beramal, belajar. Bukan bila seorang guru yang ngajar tentang amalan-amalan harian, kebanyakan hadisnya lemah sederhana, boleh terima tuan-tuan? Boleh terima. Ia berdasarkan ulasan para ulama macam Al-Zahabi, Imam Ibn Hajar, Imam Syekh Syu'ab Ar-Ma'ud, apa lagi, banyaklah ulama-ulama mutaakhirin yang membantu kita untuk tahu taraf-taraf hadis tu supaya kita dapat beramal. Amal Quran salah isu lain, itu hadis. Ya, okey. Qiyam part 1. Kita pergi part 2 tuan-tuan. Tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tahu secara umumnya hadis-hadis secara konten ilmiah lah. Kategori. Sekarang saya dengan Pak satu kitab yang agak menarik untuk kita bincang berkenaan dengan hadis-hadis al-mubasyirat wal fitan. Hadis-hadis yang cerita khabar-khabar tentang perkara-perkara akan datang, sama adanya berbentuk gembira ataupun musibah. Mubasyirat wal fitan, satu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Syaraf Mahmud Muhammad Al-Qudha, seorang pensyarah hadis di University Urduniyah, Jordan. Okey. Jadi bila kita dengar hadis-hadis berkenaan dengan kiamat, dalam kepala otak kita dah madah, hadis tu mesti sahih. Mesti sahih tuan-tuan. Sahih hasan. Dhaif si boleh pakai. Dhaif lemah, dhaif berat, langsung si boleh pakai. Okey. Kena kita, saya suka nivel perkataan boleh pakai si boleh pakai tu. Okey. Sebab kita nak tahu betul kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tu antara yang tengah timbul isu kena tu mutakhir tu adalah isu
ajaran makrifat, ajaran batiniyah, dan sebahagiannya yang dikatakan sesat, menyeleweng. Nah, saya suka ambil kaedah macam tu, tuan-tuan. Bila lempat tariqat, ajaran batin, ajaran makrifat, perkara penting sebelum kita pergi ke sihat, tuan-tuan, belajar yang basic dulu. Fiqh, akidah, akhlak, tafsir. Orang kita tu selalu si belajar A, B, C, D, E. Faham tak? Belajar secara tuan-tuan berperingkat lah. Bila kita umur dah 60, bila nak ilmu tu macam tentang basic ilmu tu, semuanya shortcut. Belajar kenali Allah, ambil terus. Ya, berlaku sesat. Macam itu. Saya boleh sebut kan macam yang dah difatwakan sesat, macam ajaran lepat contohnya. Macam-macam lah. Ajaran-ajaran Al-Arqam contohnya, Wal-Hizam, Haji Syari, tu yang tengah panasnya tu. Jadi tuan-tuan bila tangga macam ni, kita ada baca akidah di masjid tu, tanya hal-hal ma'rifat, hakikat ni, sebab sebarang tuan-tuan. Bagi saya, perlulah belajar benda macam ni. Belajarlah yang memang confirm betul akidah, fiqh dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berjumpa dengan hadis-hadis yang bercerita tentang akan datang. Apa cerita akan datang? Cerita nak kiamat tu. Cerita-cerita tentang tanda-tanda kiamat kecil. Cerita tentang Ya'juj, cerita tentang Ma'juj, cerita tentang Imam Mahdi, cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Ad-Dukhan, cerita tentang asap, cerita tentang terbit matahari pada arah barat. Hadis-hadis begini tuan-tuan, kena ada satu kaedah berinteraksi dengan betul. Saya dapat baca hadis, faham terus siapa. Mutaakhir tu di kalangan orang kita suka ngambil hadis, dibaca dalam keadaan semasa, diterus poinnya. Dan bila keadaan di Kuching tu berlaku cuma, tu hadisnya tentang tu berlakulah kiamat tu. Semudah ya tuan-tuan. Semudah ya. Orang kita mudah macam ni, tapi sebenarnya mudah macam ni. Saya bagi sikit poin. Okey, itu mungkin awal je lah. Okey. Kata Syekh Dr. Syarah Al-Qudah pada macam tu, untuk kita belajar tentang hadis-hadis cerita tentang kiamat ataupun hadis-hadis tentang masa depan, ni ada dua aspek yang perlu diberi perhatian. Pertama, kesahihan hadis. Yang tadi cerita tadi, kesahihan hadis. Yang kedua, konteks pengertian, kefahaman hadisnya. Ada hadis madah A, macam ni kita nak faham. Boleh sih dipakai dalam keadaan macam tu, dapat sih pakai dalam macam ni. Okay? Jadi aspek pertama, dari sudut kesahihan hadis. Pertama, pastikan kesahihan hadis. Jadi paling mudah, rujuk Sahih Bukhari, yang paling mudah. Rujuk Sahih At-Tirmizi, kita tahu kategorinya sahih. Sahih itu maksudnya apa? Yang paling tinggi martabat hadis. Sahih, atas sekali. Okey? Nombor dua, hasan. Apa di antara syarat jatuh hasan tu? Bila nyampun periwayatan hadis ya, orang yang meriwayat hadis tadi mungkin hafalannya kurang, jatuh pergi hasan. Umumnya turun lagi sampai ke depan, dhaif dan sebagainya, yang akan turun kategori hadis. Okey? Boleh kita nak merujuk kitab-kitab hadis yang bercampur aduk dalamnya hadis dhaif, hadis hasan dan sebarang. Dapat bukan melihat kepada, contohnya ada ulama yang hebat, contoh macam Imam Al-Ghazali hebat, tapi nya bukan pakar hadis. Jadi si mustahil untuknya mula kesilapan. Kita bukan mengkritiknya, tapi di sudut kemahirannya. Okey? Yang kedua, memastikan kategori hadis. Tahunya marfu', okey? Marfu' bersandar dengan Nabi. Jadi hadis mauquf, hadis maqtu' kemungkinan bersumberkan daripada riwayat Israiliyat. Tahu si Israiliyat? Tahu si Bani Israel? Siapa Bani Israel tu? Bukannya di Palestin kira itu, bukan. Bani Israel itu adalah cerita-cerita yang diambil daripada sidak Yahudi.
Israel tu sebenarnya Nabi apa? Nabi Yaqub. Israel itu bermaksud yang baik. Bani Israel anak-anak yang baik, sebenarnya maksud Bani Israel. Tetapi kita tahu cerita Israel itu telah banyak diseleweng, diputar belit. Nah, jadi kalau di kalangan sahabat mengambil riwayat daripada geng tu, makanya dipertikaikan. Okey. Yang ketiga, hadis mauquf. Hadis mauquf ialah kata-kata di sana dengan sahabat, diterima sekiranya dalam kategori dinilai sebagai marfu'. Okey. Yang keempat, okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang berpegang dengan hadis tu memang ada sandaran dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, nyuruh kita berpegang dengan hadis. Sebab ada sebahagian kecil masyarakat kita tu yang ada susah gila hadis tu. Yang cuma ambil hadis sampai Quran je. Si guna kita berpegang dengan hadis tu. Jadi kita tu yang si bapa nak tahu tu pun terikut juga. Nah, Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud apa jua yang dibawa oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa jua yang dibawa oleh Rasul kepada kita, terimalah. Apa yang dilarang olehnya, maka patuhi larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Tuan-tuan, kalau ada kumpulan yang mendakwa si perlu pegang dengan hadis, senangnya kita ada berdepan situ. Tak ada balik, macam ni kau semayang, macam ni kau pergi haji. Nah, dalam Quran ada sih nyebut tentang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada sih. Mun ada tolong datangkan. Saya dalam Quran ada sih nyebut bila pergi bila jatuhnya hari Arafah. Wukuf, bila wukuf. Ada sih Quran mana? Saya dah. Jadi Quran yang kita pegangnya, Quran yang kita baca, macam ni para ulama nyusunnya. Buka Baqarah dulu, lepas Ali Imran, lepas sikit-sikit sampai An-Nas. Macam ni susunnya je kan? Si daripada hadis Nabi juga. Jadi siapa kita madah, hadis Nabi si pakai. Sebenarnya orang yang mengatakan hadis si pakai itu bermaksudnya Quran punya si pakai juga. Apa sebenarnya? Isu je tuan-tuan. Kalau ada golongan macam tu, bukan bermaksud hadis susah, bermaksudnya si betul si. Sebab kita tu kurang belajar. Ataupun dengan bahasa lain, si tahu. Untuk makluman semua, kita belajar hadis, tapi kita belajar hadis yang kitab-kitab yang simple, hadis 40. Tapi secara detail belajar, kita kurang. Sebenarnya besar hadis itu satu ilmu yang sangat luas. Kami selalu je beli kitab-kitab hadis, kitab yang cerita tentang hadis hukum, hadis yang bercerita tentang riwayah, dirayah, konteks nak memahami hadis dan sebagainya. Okey. Yang keenam atau penting. Okey, kalau kita berjumpa dengan hadis-hadis yang menyebut tentang tarikh secara spesifik, ketahuilah bahawa itu merupakan di antara ciri-ciri hadis palsu. Si banyak. Kata Syarah Qudah tu hanya sikit je hadis yang jumpanya berkenaan tentang tarikh. Bila mana Abu Hurairah menyebut tentang bilanya berumur 60 tahun, tak boleh nyebut akan ada pemerintah yang zalim. Ya sikit je. The rest kebanyakannya saya dah palsu. Okey. Yang keenam, hadis-hadis sahih tidak menjadi masalah kalau ia bertentangan dengan adat. Tetapi hadis sahih tidak akan bertentangan dengan akal. Yang kita faham. Okey. Dan yang ketujuh, perbezaan perincian tidak menjatuhkan martabat hadis sahih. Contoh ada hadis madah mata Dajjal
buta sebelah kanan. Nah, ada hadis sahih juga, madah mata Dajjal buta sebelah kiri. Kita pun confuse. Ini betul tu Ustaz, dua sahih. Tapi secara umumnya buta si Dajjal lah. Secara umumnya kita tahu Dajjal mata sigit. Si akan mata 3. Si akan matanya 4 ataupun 2. Matanya sigit, buta. Kiri atau kanan tidak menjejaskan kesahihan hadis. Sikit kisah badan. Macam ni kita nak mengharmonikan hadis tu. Bila saya sendiri tu saya contoh aja. Kedua-dua hadis sahih, tapi bercanggah, kena diharmoni. Saya ambil beberapa contoh. Hadis madah Nabi cerita, Nabi madah kalau nak buang air besar atau air kecil jangan menghadap kiblat. Semua jelas tak? Tapi ada juga hadis sahih, sahabat nangga Nabi menghadap ke arah kiblat bila membuang air. Sahih. Macam ni kita nak harmonikan. Okey. Jadi kata para ulama hadis, kita ulama tenang hebat. Yang mana contoh, hadis yang Nabi madah lebih kuat daripada hadis sahabat nangga. Ingat. Contoh lain, hadis orang pun cerita dengan hadis yang orang yang ngebak cerita, hadis orang pun cerita lebih kuat daripada hadis orang yang ngebak cerita. Contoh, Maimunah isteri Nabi yang madah aku berkahwin dengan Nabi saat aku halal. Ibnu Mas'ud madah aku melihat Maimunah berkahwin dengan Nabi saat haram, bermaksud belum lagi tahallul. Mesti dalam musim haji, belum mesti ihram. Maka kedua-dua hadis itu bercanggah. Dan ini betul tu yang kita belajar bila pergi haji ni, lepas kahwin. Nah, selagi belum tahallul, bukan tahallul awal tahallul sani. Jadi bertentang nak, sikit halal, sikit haram. Jadi kata ulama, tangga siapa pun cerita, yang pun cerita daripada aku kahwin tengah halal. Sama aja cerita lain tentang hadis perang. Sahabat yang cerita hadis perang tu nyasi terlibat ke perang pun, tapi ada sikit hadis sahabat yang ngembak cerita perang ni dia terlibat. Jadi mak tangga lah. Banyak tuan-tuan benda-benda contoh. Jadi kita kena ada kefahaman dalam memahami hadis-hadis yang bercanggah macam tu. Siapa kita madah, canggah tu, susah tu, buang je dua-dua. Jadi siapa macam ni. Okey. Jadi tuan-tuan yang last but not least, kita dah nak ambil ke hujung tu, part 1 dulu Jadi perkara yang seterusnya agak penting juga dalam part memahami hadis. Perkara pertama tuan-tuan, tidak mentafsir nas. Tu ada sebahagian ustaz, semualah saya madah, suka mentafsir nas yang tidak bersesuaian dengan hadis. Lagi-lagi qarinah atau bukti si cukup. Contoh, kita tahu hadis Nabi Isa turun, betul? Hadis Nabi Isa turun, clear sih. Clear tuan-tuan. Diturun di sebelah Syam ke Yaman, Syam saya rasa. Turun, keadaannya memegang kepak dua malaikat. Terang lah. Jadi kita dapat madah, tu bukan Nabi Isa turun. Tu sebenarnya nak madah keamanan kembali pulih di dunia. Siapa kita tafsir macam ni? Sama yang tentang Dajjal. Dajjal terang sih cerita Dajjal tu. Terang. Nabi nyebut Dajjal tu satu persatu. Matanya buta sebelah. Ada tulisan apa? Apa tulisan kadainya? Kafir. Rambutnya kerintin. Di kiri kanannya ada api dan ada air. Terang sikit-sikit disebut. Tiba-tiba ada orang mentafsirkan nas tu. Orang madah, berlaku kehidupan materialistik yang melampau. Macam ni kita nak kaitkan rambut kerintin tadi dengan kehidupan materialistik. Siapa? Sebab dia hadis tuan-tuan, ada setengahnya kita kena faham ikut apa yang ulama padah. Siapa kita nak faham ikut kaedah? Ya ulama Arab, tu ulama Melayu. Siapa? Sikit lagi, tidak mentafsir hadis tu berdasarkan keadaan. Contoh pernah berlaku waktu tu Covid tu. Covid tu orang terus ambil hadis tentang terbitnya bintang suraya maka akan hilangnya wabak. Bila cek balik,
bintang suraya terbit, ada kaitan dengan COVID, penyakit dia. Yang lebih cerita tentang penyakit dalam kalangan tumbuh-tumbuhan. Baru kita faham. Dan kita siapa mengambil satu keadaan kita di kucing untuk mengambil hadis yang sama. Kalau ada ulama di negeri lain, di negara lain, mana A, kita mana B, tempat tu mana C, maka C dapat diterima. Ya. Dan nombor 2 alas kriteria diperlukan. Kita nak mentafsir hadis, pertama kita kena alim bilang hadis lah. Siapa belajar itu sikit, alim nak tafsir siapa. Untuk saya nak madah tu supaya kita berhati-hati tuan-tuan. Siapa sebarang. Sebabnya ada kaitan dengan amalan, keyakinan, i'tiqad kita. Berhati-hati. Okay. Dan last but not least adalah berhikmah dalam menyampaikan apa yang sesuai untuk dibicarakan dengan masyarakat. Maksudnya janganlah hanya menumpukan kepada hadis-hadis mubasyirat, cerita-cerita yang baik. Kita akan orang tadi sibuk berusaha. Nah, jangan cerita tentang al-fitan semata-mata, cerita tentang azab, cerita tentang musibah. Kita akan berputus asa, tuan-tuan. Jadi kena tanggahlah masyarakat kita. Kalau kadang-kadang tu tengah ada wabak tu, maka cerita tentang hadis-hadis mubasyirat. Hadis-hadis memerlukan bantuan Allah, hadis-hadis bantuan Allah akan turun. Contohnya macam yang berlaku di Palestin. Memang ada hadis cerita tentang umat Islam itu akan bersatu. Tidak kita akan membunuh Yahudi. Jelas hadisnya. Maka yang memberi kekuatan kepada kita untuk bersemangat. Nah, jangan kita bila kita dengar Palestin kena hancur, kita lalu wadah, ya takdir Allah ya, asyik boleh. Ada wadah, takdir Allah yang tam negara tanahnya kelak, pandai-pandainya pun siapa tuan-tuan. Satu berita gembira tuan-tuan menyebabkan saya agak sebab tuan-tuan dalam Facebook Menteri Agama kita, Datuk Dr. Zulkifli Bakri kasih kenyataan sumbangan 1 juta ringgit daripada umat Islam Sarawak. Sebab saya dengar berita yang umat kita Sarawak tu menyumbang 1 juta ringgit untuk Palestin. Mungkin kita si perasan nak saya buat dengar berita yang mana tadi dalam page Datuk Dr. Zul disampaikan secara alamiah oleh Menteri kita Dr. Abdul Rahman. Di sini kita nak madah, ya Allah. Saya madah contoh je, kita Sarawak tu si ramai Islam. Tapi di sudut macam yang kita ada kekuatan. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan daripada apa yang kita belajar itu pertama sekali berkenaan dengan sumber kedua kita iaitu hadis. Saya dapat banyak sikit-sikit tuan-tuan, mana kita tu sama-sama belajar. Saya bukan mahir tapi saya suka. Mana yang pengetahuan yang ada kita sama-sama kongsi agar kita tu sentiasa berada dalam jalan kebenaran. Bukan jalan yang ramai orang ikut si tuan-tuan, jalan kebenaran supaya kelak di akhirat kelak kita dapat memohon atau mencari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajak A, kita ikut A. Nabi ngajak B, kita ikut B. Si tahu, kita sama-sama bertanya, sama-sama belajar. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada soalan? Ada soalan? Sila. Kalau satu hadis ya, dia da'i, tetapi dia si kekuatan tapi ada kalau ada orang yang ikutkan hadis ya, apakah yang menjadi satu kesalahan? Okey, yang nak ikut dari sudut ni, yang tangga juga. Pertama macam tu, di antara syarat-syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Pertama sekali kena tangga dari sudut dhaif je macam ni. Dhaif berat ke dhaif sederhana? Kena cek lah. Sebelum kita ngecek hadis dhaif ya, cek dulu ada si hadis sahih berkenaan dengan amalannya. Kalau ada, contohnya hadis dhaif madah amalan A, tapi hadis sahih madah amalan B bagus lagi. So tinggalkan yang dhaif, ambil yang sahih. Sebab kalau kita terlalu berpegang dengan hadis dhaif, secara umumnya kita akan sikit-sikit meninggal hadis sahih. Contohnya kayak itu. Ada amalan-amalan kita, kebanyakannya sih semua ada sikit-sikit bersandarkan hadis dhaif. Tapi bila cek balik, banyak lagi hadis sahih. Nah, contohnya nak hadis sahih mana
hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Sahih tak? Sahih. Sahih. Dan kita si madah baca Yasin tu salah. Kita si madah salah. Tapi tahu tak, sikit-sikit kembali kepada yang sahih. Kalau lebih kepada amalan rimpun, ya sebenarnya tadi kalau nya dhaif yang ringan, macam ni tahu kan, kena cari kitab lah, apa ulasan para ulama, kena cari ulama madah untuk dhaif ringan, boleh beramal, si masalah. Tapi mutagaluk levelnya lemah, kuatkah, si kuat dan sebagainya. Okay. Tapi kalau nya ada yang sahih, maka kena tinggalkan yang lemah tadi. Sebab dan yang ketiga, kalau kita beramal dengan hadis dhaif, kita kena meletak satu sangkaan, mudah-mudahan Nabi ada madah. Kita siapa madah, tu hadis dhaif kita terus madah, dia mesti Nabi madah tu lah. Kita sih boleh meletak satu keyakinan yang tinggi, sama level dengan hadis sahih, mungkin kita beramal. Sebab siapa yang boleh, yang hanya menjamin betul-betul amalan tu hadis yang betul-betul berada pada level yang tinggi. Mana hadis yang lemah, kita lagi mengangkat hadis yang siapa? Berbeza kalau hadis yang lemah, tapi ada hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tapi ada hadis-hadis yang hasan, yang sahih menyokong, yang ada juga nya pun cerita lebih kurang. Sini masalah. Faham tak? Okey, lagi lain. Okey, kami rasa boleh penat semua. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada bulan akan datang. Harap-harap kita boleh lagi bersiaran lah. Takutlah sangkut balik mati kita. Sebab kami dengar ada lagi suruh, dua tiga suruh sangkut lagi. Untuk makluman semua, agar kita semua berhati-hati. Variant baru dah sampai ke Sarawak tu. Saya dengar berita yang baik, berita yang. Jadi bersama-sama lah jaga SOP kita. Semoga kita tu bawa lagi ditahan lagi masjid ni suruh sembahyang dengan 5 orang, sembahyang dengan 10 orang. Nah, semua si bawa nak bagi sama-sama jaga dan teruskan berbuat amal baik. Jadi adalah menulis hari itu adalah hari terakhir, insya-Allah 29 Zulqa'dah. Petang tu kita akan turun dengan anak bulan. Barang siapa yang meletak nama untuk berkorban, maka hari pagi tu nak cukur kah, nak potong kuku, nak potong dah dulu. Sebab menjadi suatu tuntutan untuk tidak membuang bulu, mengetip kuku dan sebagainya sebelum berkorban. Dan memang kita tahu Sarawak menangguhkan korban tahun tu, tetapi tidak menjadi masalah untuk kita berkorban di tempat-tempat lain, walaupun ia bukanlah dalam kategori yang afdal. Masih boleh nak berkorban. Sebab ada syarikat dah banyak, ada mulah di Mekah, di Medina dan sebagainya, di Afrika. Saya pun pada mulah juga. Dia barang siapa yang berkorban, maka hari itu ada hari terakhir untuk kita ngetip sebagainya. InsyaAllah semoga pengorbanan kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat rahmat. Maksudnya Allah dah beri banyak nikmat kita. Apalah salah untuk kita korban walaupun satu bahagian sapi, unta maupun sikok kambing. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup, kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah Rahman, kami berminta kepadamu agar Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami satu kekuatan untuk meninggalkan amalan-amalan yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami suatu keyakinan istiqamah dalam perjalanan kami menuntut segala ilmu, menuntut kebaikan dan rahmat serta manfaat daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalal Ikram, gunakan negeri dari negara kami ini keamanan, kesembuhan, diangkat segala wabak yang sedang melanda kami ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kesihatan kepada saudara kami ya Allah. Negeri-negeri yang sedang dilanda wabak yang dahsyat itu ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Mereka juga saudara-saudara kami ya Allah. Ya Zal Jalal Ikram, bantulah umat Islam di mana-mana tempat mereka berada ya Allah. Palestin, Syria dan di mana sahaja ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.